Hari ini Taklimat Unit Psikologi dan Kaunseling Pusat Asasi UiTM akan dikendalikan oleh saya, Puteri Nur Ai binti A. Khalid selaku Pegawai Psikologi di Unit Psikologi dan Kaunseling, bahagian Hal Ehwal Pelajar dan ICAN. Pertama kali saya nak ucapkan selamat datang dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah terpilih untuk menyambung pengajian di Universiti Teknologi Mara, kampus Dengkil. Pertama sekali saya nak perkenalkan di unit psikologi dan kaunseling ada 2 orang kaunselor ataupun pegawai psikologi. So yang pertama adalah Encik Nur Hisham bin Yaakob, Timbalan Pegawai Psikologi, Unit Psikologi dan Kaunseling, selaku Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di Pusat Asasi UiTM Dengkil. So Encik Nur Hisham adalah lulusan daripada Universitas Negeri Medan Sumatera Utara dalam bidang bimbingan dan kaunseling. So Encik Hisham ada pengalaman yang banyak dalam setting universiti, pengalaman kaunseling dalam setting universiti, di penjara, di tempat pemulihan dan juga di tempat-tempat bencana. So selain itu, kemahiran Encik Nur Hisham adalah sebagai pengamal house tree person, ADHTP sebagai salah satu alat psikologi dalam penerkaan sesi. So pegawai psikologi yang kedua ataupun kaunselor adalah saya sendiri, Puteri Nur Ai binti A. Khalid. Saya adalah lulusan psikologi dari UKM dan juga lulusan bimbingan dan kaunseling daripada UPM. So kemahiran saya adalah bimbingan dan kaunseling serta kaunseling kerjaya. So selain itu saya ada pengalaman melaksanakan sesi kaunseling dalam setting pusat pemulihan, dalam kalangan pelatih jawana, juga di organisasi dan dalam kalangan tentera, dan juga pengalaman sesi kaunseling dalam kalangan pelajar universiti sendiri. So selain saya dan juga Encik Nur Hisham, pada masa ni kami ada 3 orang kaunselor pelatih unit psikologi dan kaunseling, 2 orang daripada Universiti Utara Malaysia iaitu Cik Nurul Izni binti Ramli dan juga Cik Nurul Atika binti Rezansi, dan juga daripada Universiti Malaya kita ada Cik Anis Yasmin bin Muhammad Azlan. So ketiga-tiga orang kaunselor pelatih ini telah melalui latihan sebelum ditempatkan di pusat asasi untuk melaksanakan internship ataupun latihan praktikal mereka di sini. So mereka mempunyai pengalaman menjalankan sesi kaunseling dalam kalangan pelajar universiti, sama ada pelajar pre-U, pelajar postgrad, pelajar undergrad. So selain itu mereka sekarang sedang menjalani praktikal untuk mencukupkan jam untuk mendapatkan lesen sebagai kaunselor berdaftar. So jangan risau kalau malu untuk jumpa kaunselor macam saya ataupun Cik Nesha, boleh jumpa dengan kaunselor-kaunselor pelatih. So ini pula adalah carta organisasi unit psikologi dan kaunseling. So pusat asasi diketuai oleh pengarah Profesor Dr. Haji Zuhairi bin Haji Amom. Kemudian unit psikologi dan kaunseling berada di bawah bahagian Hal Ehwal Pelajar dan juga ICAN yang diketuai oleh timbalan pengarah kami, Dr. Nur Shida binti Masud. Dan seterusnya Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling adalah Encik Nur Hisham bin Yaakob, dan selain itu adalah saya, Cik Puteri Nur Ai binti Khalid selaku Pegawai Psikologi. So ini adalah carta fungsi Unit Psikologi dan Kaunseling. So di Unit Psikologi dan Kaunseling kampus Dengkil ni, kami melaksanakan perkhidmatan psikologi dan juga kaunseling dalam kalangan staf dan juga pelajar. So kat sini kami kata 2 golongan, iaitu staf dan juga pelajar. So apa yang kami dah jalankan, apa yang kami sedang jalankan ataupun telah jalankan adalah perkhidmatan sesi kaunseling, perkhidmatan ujian psikologi, perkhidmatan klinik kaunseling, kaunseling outreach, program-program pembangunan pelajar, program-program komuniti. Kami juga jalankan penerbitan dokumentasi, ceramah-ceramah kerjaya, program-program penilaian ujian minat kerjaya, dan selain itu urusan-urusan pentadbiran. So ini adalah perkhidmatan utama kami
sebagai kaunselor adalah sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok, sesi bimbingan dan konsultasi, dan juga kami jalankan ujian personaliti dan inventory diri. So antara ujian-ujian yang kami takbirkan adalah inventory personality sidik, inventory minat kerjaya dan juga DAS 21. So, apa tu perkhidmatan kaunseling? So, perkhidmatan kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional bertujuan untuk membantu individu untuk faham diri dan persekitarannya. So, pegawai psikologi ataupun kaunselor akan cuba untuk mendengar, memberi layanan yang baik serta memahami isu yang dihadapi oleh klien. So, perkhidmatan kaunseling ni adalah berstruktur dan juga beretika sebab kami memegang kepada prinsip kerahsiaan di mana segala rekod dan urusan surat menyurat berkaitan dengan kaunseling adalah rahsia dan sulit mengikut peraturan kaunselor kelakuan dan tata tertib 1999 dan Akta Kaunselor 1998. So setiap kaunselor mempunyai kewajipan untuk menjaga kerahsiaan. So apa-apa saja yang berlaku dalam sesi kaunseling adalah rahsia kecuali kalau kami mendapati ada unsur-unsur ataupun kecenderungan untuk memudaratkan dan mencederakan diri sendiri atau orang lain ataupun ada keperluan kes dari segi undang-undang yang memerlukan kami untuk membuka kerahsiaan tersebut. So selain itu perkhidmatan kaunseling juga adalah berdasarkan ilmu dan teknik. So kaunseling ni bukan sekadar cakap-cakap saja, kami mempunyai pendekatan kaunseling yang berasaskan bukti. Antaranya yang kami gunakan adalah CBT iaitu Cognitive Behaviour Therapy, and that Rogerian dan Gestalt. So, apa perbezaan antara nasihat dan kaunseling? So, kaunseling macam saya sebutkan tadi adalah satu proses pertolongan profesional yang berstruktur dan beretika. So, dalam proses ni juga adalah satu proses interaksi yang melibatkan seorang kaunselor yang terlatih dan klien di mana akhirnya klien akan mengalami satu perubahan tingkah laku yang positif. Manakala nasihat cuma sesi mendapatkan bantuan nasihat daripada seseorang yang tidak terlatih. So dalam kaunseling kita berstruktur di mana kita ada objektif kaunseling, kita ada plan intervensi, kita ada penilaian risiko, kita lihat kepada perubahan dan corak tingkah laku klien itu. Kami lihat juga kepada pemerhatian dari segi kognitif, tingkah laku dan juga emosi. So bukan sekadar cakap-cakap ataupun bukanlah sekadar nasihat sahaja. So apa jenis masalah yang selalu dikongsikan atau dibincangkan? So antaranya meliputi masalah seperti masalah peribadi, masalah kerjaya, masalah keluarga, kesihatan dan juga pembangunan diri. So siapa yang boleh dapatkan perkhidmatan kaunseling ni? So macam saya sebutkan tadi, semua warga Pusat Asasi UiTM iaitu staf dan juga pelajar. Okey, seterusnya macam mana nak buat temujanji dengan kaunselor? So, boleh buat temujanji melalui laman sesawang counseling2u@uitm.edu.my melalui panggilan telefon ataupun boleh terus walk in ke unit psikologi dan kaunseling di Aras 2, bahagian Hak Ehwal Pelajar Pusat Asasi UiTM. So, adakah perkara yang dibincangkan semasa sesi kaunseling akan dihebahkan kepada orang lain? Tidak. Macam saya cakap awal tadi, semua adalah rahsia. So, kecuali dalam situasi yang memudaratkan orang lain, memudaratkan diri klien ataupun ada pelanggaran undang-undang sedia ada. So, ini adalah antara isu-isu pelajar yang sering dikongsikan dalam sesi kaunseling sama ada individu ataupun kelompok. Masalah akademik iaitu kaedah pembelajaran yang berbeza, tekanan belajar, and then masalah fasiliti, masalah kewangan, masalah rakan sebilik, masalah keluarga, perhubungan, berjauhan dengan keluarga, persekitaran yang baru, dan selain itu masalah ODL, perubahan gaya belajar, inovasi yang kian berkembang, cara dan gaya yang bersesuaian. Seterusnya isu-isu seperti laluan kerjaya dan isu-isu masalah kesihatan mental dan penjagaan diri klien. So ini adalah antara isu-isu yang sering dibincangkan dalam sesi. So kalau rasa macam perlukan
perlukan sokongan emosi, psikologi, boleh datang ke unit psikologi dan kaunseling untuk dapatkan perkhidmatan kami. So, ini adalah laman sesawang yang saya kongsikan sebentar tadi. So, boleh screenshot untuk tahu macam mana nak daftar dan buat tempahan temujanji. So, ini pula adalah manual pendaftaran counselling to you. Okey, saya nak kongsikan juga program-program yang telah dilaksanakan oleh unit psikologi dan kaunseling pada tahun 2026. So, ini adalah antara program yang telah dilaksanakan. Seperti program Mental Awareness Week, kita ada pameran Mindware, pameran psikologi, kita ada Acid Motivated Competition, kita ada Counselling Clinic, kita ada forum, Shoulder to Cry On, volume 3 dan volume 4. So, dan sebenarnya ada banyak lagi. Tapi saya kongsikan sebanyak ni je dulu. So, di sini Acid Motivated Competition, Mental Awareness Week, kita ada forum, Shoulder to Cry On, kita ada volume 3 dan 4, kita laksanakan pada tahun ni. Okay, ini adalah program Counselling Outreach. So, kita jalankan ujian minat kerjaya untuk tahu ke manakah kecenderungan pelajar dalam pemilihan bidang pengajian dalam kerjaya. So, ini adalah programnya. Seterusnya adalah program berasaskan komuniti, program My Safe Food Ramadan. Next adalah Counselling Clinic, Drop By and Brief. Yang ni kami buka program ni pada waktu malam. Pelajar datang untuk buat ujian personality, buat saringan kesihatan mental dan juga ada slot untuk sesi. So, program bulan kaunseling pada bulan 10 tahun lepas, kami laksanakan forum volume 1 dan volume 2 sertakan event sukan rakyat. Ini adalah antara program-program kolaborasi unit psikologi dan kaunseling dengan unit-unit dan bahagian yang lain. So, selain tu saya nak mempromosikan juga atau memperkenalkan kelab di bawah unit psikologi dan kaunseling iaitu Kelab Peers. So, ini adalah antara AJK dalam Kelab Peers. So, program-program yang tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar telah lihat tadi, program-program yang banyak tu kami bukan hanya kami berdua, kami laksanakan dengan kerjasama Kelab Peers. Dan juga kalau sebelumnya ada Kelab Rakan Kaunselor. So, kalau berminat untuk join Kelab Peers, bolehlah nanti bila buka untuk pendaftaran kelab, bolehlah daftarkan diri untuk Kelab Peers. So, apa yang pelajar-pelajar boleh dapat daripada kelab ni, boleh asah bakat dalam kepimpinan, boleh asah kemahiran kaunseling, kemahiran menolong, macam mana untuk communicate dengan team, communicate dengan community dan buat social work, macam berkhidmat kepada komuniti dari segi kalau lihat gambar di atas ni, ada penggambar plastik tu adalah program yang mana Kelab Peers pergi ke bazar Ramadan untuk bawa balik lebihan ataupun makanan daripada bazar dan distribute dalam kalangan rakan-rakan di pusat asasi UiTM. So, selain itu mereka juga terlibat untuk menjadi facilitator dalam program-program, contohnya program counselling outreach, program dengan pihak luar, program di sini. So, dekat Kelab Peers ni banyak lagi benda yang korang boleh explore. So, joinlah Kelab Peers. So, ini adalah waktu operasi pejabat. So, Isnin hingga Khamis dan Jumaat. So, ini adalah waktu-waktu je lah. 1 hingga 2 adalah waktu rehat kami untuk Isnin hingga Khamis. Dan juga 12 suku hingga 2.45 adalah waktu rehat kami untuk hari Jumaat. So, boleh jumpa kaunselor-kaunselor di bangunan pentadbiran Aras 2, HEP dan ICAN. So, pelajar boleh terus masuk dekat Aras 2 tu, ada satu laluan untuk unit psikologi dan kaunseling. Kalau pelajar malulah untuk turun ke bawah, untuk pergi ke kaunter, boleh terus ke Aras 2. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar takliman ini.